Sebahagiannya percaya Allah turun. Maksud dia ada berfaham, tapi dia tak mau fikir apa-apa dah, lanjutan tentang hal itu. Cukup setakat itu. Allah turun lah. Ya betul, Allah turun. Dia dah ada berfaham. Tapi kalau nak sembang lebih lagi, dia tak mau fikir. Tetapi mereka yakin ada manusia yang mampu mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Kalau ikut kami, Allah kata Allah turun lah. Kami tak mau fikir apa-apa dah. Tapi kami tak nafikan ada orang-orang yang kasyaf, ulama-ulama, mereka boleh faham lebih. Untuk inilah pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal. Akidah golongan ini selamat. Mereka sangat mengetatkan pentakwilan agar tidak mendatangkan mudarat kepada orang awam. Dari segi takwil, mereka kalau boleh tak mau takwil. Paling-paling kuat pun dia kata terjemah saja. Yadullah jadi tangan Allah. Yang tu je. Faham setakat tu saja. Nak faham lebih lagi jangan. Tapi kalau kita tanya, ada tak orang yang faham lebih lagi? Ada. Cuma kami tak mahu. Macam tu. Golongan yang kedua pula, sebahagiannya dia percaya Allah turun. Maksudnya ada berfaham juga sebab dia terjemah. Dan langsung tidak mahu berfikir apa-apa lebih lanjut. Cukup setakat tu, terhad situ saja. Dan mereka yakin bahawa pemahaman manusia terhad setakat itu saja. Jadi Salafi Wahabi biasa dipegang ni. Bila kata Allah turun, kami percaya Allah turun. Tapi setakat tu saja, tak boleh sembang lebih. Ada tak orang lain yang faham lebih? Tak ada dah. Orang lain kalau kata faham lebih, mukasyafah ke apakah itu semua tipu? Tak ada. Siapa yang kata dia faham tu bid'ah yang sesat. Dia tutup betul-betul. Yang Imam Ahmad tadi, dia tutup tapi dia buka juga sikit kepada orang-orang tertentu. Yang Salafi Wahabi ni tadi termasuklah golongan Zahiri, termasuklah golongan Mujassimah yang mentajisimkan Tuhan. Dia kata tutup terus, tak boleh takwil dah. Setakat tu saja. Golongan yang ketiga pula, sebahagiannya percaya bahawa Allah memang betul-betul turun ke langit dunia. Iaitu Allah ni dia datang ke tempat yang ada lokasi, ada ruang, ada tempat. Padahal yang ada tempat, ada lokasi, ada ruang ni makhluk. Tapi dia kata Allah turun, tapi tak sama dengan turunnya makhluk. Macam tu pula kan. Dia percaya Allah turun tapi tak sama dengan makhluk. Kalau ikut kita, Allah turun, kita percaya Allah turun. Tapi tak Allah tak sama langsung dengan makhluk. Macam tangan Allah tadi kan. Allah ada tangan. Allah ni bukan ada tangan macam tu. Tak sama dengan makhluk. Tapi kalau bagi golongan ini, Allah tu ada tangan. Tangan tu ada, tapi tak sama dengan makhluk. Kalau kita tangan Allah, kita percaya tangan Allah. Percaya tangan Allah. Allah tak ada tangan dan tak sama dengan makhluk. Kalau bagi Salafi Wahabi ni, dia kata Allah ada tangan, cuma tak sama dengan makhluk. Tangan tu ada. Allah turun ke? Allah turun, tapi cuma tak sama dengan turun makhluk. Jadi ini macam syubhat. Allah turun, tapi tak sama dengan makhluk. Allah ada tangan, tapi tak sama dengan makhluk. Kalau kita pula, Allah tak ada tangan. Nak kata tangan tak ada, tapi kami percaya. Ya Allah tu kami percaya. Nak kata Allah ada tangan, tapi tak sama dengan tangan makhluk dah. Ada beza. Jadi puak yang ketiga ni, dia kata Allah turun, dan Allah turun ke langit dunia. Langit dunia ni bertempat. Bila dia faham macam tu, akidah dia salah. Ini akidah yang salah. Zat Allah tidak terpengaruh dengan tempat, ruang, lokasi. Zat Allah juga tidak terpengaruh dari atas dengan atas bawah, dengan lokasi, posisi dan arah. Zat Allah dia tak ada turun naik. Semua itu sudah sedia ada. Allah sudah sedia ada. Sedangkan atas, bawah, turun, naik, posisi semua ni tadi benda baru ada. Mana boleh pula kata Allah terpengaruh dengan benda yang baru ada? Setelah Allah ciptakan tu semua, zat Allah ni tak pernah berubah. Macam tu juga. Jadi zat dia ni tak boleh turun naik. Tak boleh kata tiba-tiba zat dia mai ke langit dunia. Dia tak boleh. Golongan yang keempat, sebahagiannya lagi percaya bahawa Allah memang turun ke langit dunia. Memang turun dari atas ke bawah macam turunnya makhluk. Yang ni confirm dah salah.
Yang ketiga tadi dia kata Allah turun ke langit dunia, tapi tak sama macam turunnya makhluk. Golongan yang keempat ni dia kata Allah turun ke langit dunia sama macam turun makhluk. Daripada atas dia turun ke bawah. Dia tunjuk pula isyarat betul-betul. Contoh dia macam tahi bintang, meteor. Tahi bintang jatuh daripada angkasa masuk ke dalam ruang udara bumi. Dia kata Allah turun macam tu. Sama dengan makhluk. Yang ni confirm dah salah. Yang ketiga tadi salah juga. Tapi yang keempat ni lagi teruk salah. Sebab dia sama tak terus. Yang keempat, yang ketiga tadi dia kata Allah turun ke langit dunia, tapi tak sama macam turunnya makhluk. Dah salah dah tu. Yang keempat ni Allah turun ke langit dunia sama pula macam makhluk. Macam burung helang terjun menjulang tu macam tu lah. Turun daripada atas ke bawah. Yang ni yang lagi salah. Okay, 4 golongan ni berada dalam puak yang kedua. Supaya tak salah faham, kita sekarang bincang tentang Allah turun ke langit dunia. Puak yang pertama dia tak mau takwil langsung. Selesai. Puak yang kedua yang di dalamnya ada virus 64 tadi, Salafi Wahabi, dia ada beberapa golongan. Satu golongan tadi dia percaya Allah turun tapi dia tak mau faham apa-apa. Tapi dia yakin ada orang boleh faham lebih. Golongan ni selamat. Golongan yang kedua, dia percaya Allah turun ke langit dunia dan dia tak mau fikir lebih. Dan dia kata memang tak ada siapa-siapa boleh faham lebih. Golongan ini selamat juga, tapi mereka ni kekal dalam kejahilan. Kekal dalam kejahilan dan tersalah faham. Golongan yang ketiga, dia kata memang betul Allah turun ke langit dunia yang bertempat ni, cuma tak sama macam turunnya makhluk. Dari satu sudut syubhat, dari satu sudut dia meletakkan Allah tu bertempat, yang tu dah salah. Golongan yang keempat salah terus. Dia kata memang Allah turun ke langit dunia macam mana makhluk turun. Macam mana tahi bintang jatuh, macam mana burung terbang ke bawah menjulang, macam itulah. Yang tu salah. Golongan ketiga, yang ni golongan kita. Golongan yang mentakwil tetapi mengikut keperluan. Bagi mereka yang mampu mencapai kehendak ayat kalimah itu, tidak perlulah kepada pentakwilan. Sebab itu Imam Ahmad, imam yang besar-besar dulu-dulu, dia baca ya Allah, dia tak payah cerita dah ya Allah tu apa. Allah turun, dia faham terus lah. Sebab mereka ni mukasyafah. Bila kata Allah ketawa, dia faham terus. Dia faham. Kita tak sampai. Bila kita tak sampai, kita ni kena ikut ulama yang takwil. Bila ulama kata bukan Allah turun, tapi tentera-tentera dia malaikat. Contohnya George Bush kata aku nak turun di Iraq. Dia tak pergi pun Iraq, rupanya tentera dia yang turun. Ataupun di Afghanistan, tentera Bush turun lah. Dia orang kata George Bush turun lah. George Bush dia tak turun, tentera dia yang turun. Jadi pada 2/3 malam tu, malaikat-malaikat yang duk angkat doa-doa ni, dia turun. Dia dekat dengan kita. Jadi kalau kita berdoa tu cepat dapat. Tu maksud dia. Bukan kata Allah tu yang turun. Kan? Allah dia tak terpengaruh dengan tempat. Jadi golongan yang selamat ni golongan yang mentakwil tapi ikut keadaan. Kalau kita orang awam, kita takwil. Kalau kita dah sampai peringkat mukasyafah, kita boleh faham dah itu. Tapi tak sampai lah kot. Kalau boleh sampai dah, dia tak payah takwil. Macam itulah keadaan. Jadi cerita tentang takwil ni masih panjang lagi. Dia berbelit-belit lagi. Kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Jadi ringkas ni, dari awal tadi mula-mula kita imbas pelajaran yang lepas. Kenapa lah sesuatu hal itu terselindung dalam agama Islam ni? Ada 5 sebab. Kita hurai 5 ni. Kemudian kita cerita tentang 6 virus dalaman. Mereka ni kalau mati biasanya kita kuburkan di perkuburan orang Islam juga. Walaupun kita tahu sebahagian benda mereka ni dah terkeluar dah pada Islam ni, faham tu. Tapi dari segi adab di dunia kita kuburkan di perkuburan orang Islam. Di akhirat esok mereka dengan Allah saja. Kemudian kita ada sentuh tentang isu ajaran makrifat. Dia kata makhluk ni terjadi daripada zat Allah. Tapi kecil je zat Allah tu jadi makhluk. Jadi ini fahaman yang salah. Kita tak berasal daripada zat Allah. Kita ni dijadikan daripada belum ada kepada ada. Daripada tak ada apa-apa.
Tak ada apa-apa yang hakiki kepada ada. Tidak ada sebelum azali tu, dia berbeza dengan tidak ada sekarang. Mula-mula makhluk tak ada. Lepas tu Tuhan ciptalah pokok ni. Kemudian pokok tu dihancur, lenyapkan, tak ada. Yang tu baru tak ada. Tak ada yang tak tahu macam mana. Dia ada beza. Tak ada yang kemudian dengan tak ada azali, dia tak sama. Pada azali kita kata makhluk ni tak ada. Lepas tu Tuhan ciptakan makhluk. Kemudian Tuhan hancurkan makhluk ni. Tak ada. Jadi dua-dua pun tak ada. Pada azali pun tak ada, selepas dihancurkan pun tak ada. Tapi dua tak ada ni dia berbeza. Dia ada huraian dia ikut Imam Ghazali. Panjang juga dia hurai dia tu dalam Tahafut Al-Falasifah. Dia menolak fahaman kaum falsafah ni. Bagi orang falsafah, kita katalah ni makhluk diwujudkan. Sini ni azali. Tak ada, makhluk tak ada. Ni makhluk diwujudkan. Lepas tu ada makhluk dimusnahkan, tak ada. Bagi orang falsafah, tak ada sini dengan tak ada sini sama. Bagi Imam Ghazali, bagi agama Islam, tak ada sini dengan tak ada azali ni tak sama. Tak ada dari sini ni tak ada selepas diadakan. Yang azali ni tak ada yang sebelum diadakan. Jadi dia berbeza. Tak sama. Kemudian, benarkah Allahu Akbar tu maksud dia Allah makhluk ni kecil, Allah besar? Ada perbandingan saiz? Bukan. Benar, perkongsian malam ni tentang takwil. Ada 4 golongan kata Imam Ghazali. Satu golongan ni dia pegang dengan zahir saja. Yadullah, dia pegang yadullah tu lah. Golongan yang kedua, dia takwil ikut keperluan, iaitu golongan Asy'ariyah. Golongan yang ketiga, dia takwil juga, tapi kadang-kadang lebih, sampaikan hal-hal akhirat pun dia takwil juga. Golongan yang keempat, golongan falsafah, dia takwil semua. Jadi kita kenalah bersederhana. Tapi di mana sederhana tu susah. Imam Ghazali nak tetapkan sebab berbeza antara orang dengan orang tu. Kemudian last sekali kita ambil contoh tentang Allah turun ke dunia. Ada satu golongan, dia tak takwil langsung, terjemah ke dalam bahasa asing pun tak mau. Kalau kata Allah turun tu dalam bahasa sana, yanzilu lah. Kalau kata yadullah lah, tak terjemah. Golongan yang kedua, dia terjemah. Kalau yadullah, dia terjemah sebagai tangan Allah. Dalam tu pula ada 4 golongan lagi. Dan golongan yang ketiga, yang ni kita lah. Kita takwil ikut keperluan. Di situlah jalan yang lebih selamat. Wallahu a'lam. Dia berat sikit. InsyaAllah pelajaran akan datang, pelajaran yang sama nak kupas dalam lagi. Yang saya sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.